Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua doktor-doktor homeopati dan pelajar-pelajar saya di mana saja anda berada. Kita bertemu sekali lagi dalam siri kuliah perubatan homeopati. Dan hari ini saya nak menceritakan tentang keajaiban Anicca montana, penawar Anicca montana. Saya rasa anda semua tahu bahawa penawar Anicca montana adalah penawar untuk kecederaan. Tapi hari ini saya tak akan mencerita dengan mendalam tentang kecederaan Anicca montana. Saya nak terangkan kepada anda semua pengalaman saya menggunakan Anicca montana untuk penyakit-penyakit lain yang tanpa kita duga, tanpa kita sangka bahawa penawar Anicca montana, penawar yang semudah itu dapat digunakan untuk menawar, untuk menyembuhkan penyakit-penyakit kronik. Penawar Anicca montana sebenarnya ialah penawar otot. Kalau kita lihat dalam Mitra Medica, dia adalah penawar otot. Selain otot, dia juga penawar darah. Penawar darah. Jadi, kebanyakan penggunaan Anicca montana digunakan oleh doktor-doktor homeopati untuk merawat kecederaan otot, bengkak, lebam dan terseluar. Tapi saya tidak akan menerangkan secara detail mengenai kecederaan ini. Apa yang saya nak kongsi bersama anda semua ialah bagaimana saya menggunakan Anicca montana ini dengan potensi dia dan penyakit-penyakit yang saya berikan dengan kesannya yang menakjubkan. Dan saya mulakan penggunaan saya dalam Anicca montana ini untuk kes yang pertama, bagi kes jantung. Ada seorang pesakit yang bernama Pakcik Osman. Dia saya rasa pada tahun 1994 kalau saya tak silap. Iaitu masa itu bulan puasa. Sudah hampir menjelang Syawal. Saya rasa dalam 1 minggu lagi begitulah Hari Raya pada tahun 1994 tu. Seorang pesakit ni bernama Pakcik Osman ni, dia seorang pegawai polis. Dia datang ke rumah saya pada masa itu. Saya di Batu Kawah. Dia datang dengan laporan X-ray yang menunjukkan bahawa dia menghadapi masalah jantung. Dan tanda-tanda yang ada pada pesakit ni ialah matanya merah. Dia perjalanan dia, cara dia berjalan agak lemah, dan bernafas dia sesak. Dia tak boleh berjalan jauh sedikit. Dia berjalan jauh sedikit, dia sudah semput. Jadi menurut abang dan adik kepada pesakit ni tadi, Pakcik Osman ni memerlukan rawatan khusus dan kemungkinan terpaksa melalui pembedahan. Maka jantung dibengkak dengan besar. Jadi orang yang kena masalah jantung ni jadi dia agak gugup, takut malahan lagi hari dah nak raya. Dia ni dalam lingkungan umur 51 kalau tak silap masa tu. Jadi datang pada saya dengan penuh harapan, kerana telah mendengar daripada ramai pesakit-pesakit saya yang menyatakan bahawa saya boleh menyembuhkan pesakit-pesakit yang menghadapi masalah jantung. Jadi dia tanpa ragu lagi datang menyerah dirinya untuk dirawat. Di sinilah saya mula-mula menggunakan dengan jayanya menggunakan penawar Anicca montana untuk masalah jantung. Jadi saya pada ketika itu saya terfikir tentang jantung. Bila saya lihat laporan dia bengkak jantung, bagi saya jantung adalah otot. Jantung merupakan otot yang paling besar dalam badan kita. Jadi tak silap lagi kalau saya rasa saya buat pilihan terhadap jantung ni. Jadi saya pun memberi Pakcik Osman ni penawar Anicca montana dengan potensi 30 dan 200. Saya bagi dia 2 botol ubat. Satu ialah saya nambakan dengan nombor 1, Anicca montana 30. Hendaklah dimakan 5 biji globul itu, dia saiz G40 4 kali sehari, pagi, tengah hari, petang dan malam.
Dan satu botol tu lebih kurang dia akan menghabiskannya dalam masa 3 atau 4 hari. Lepas itu diikuti oleh Anika Montana 200, 2 kali sehari selama lebih kurang 1 minggu. Iaitu pagi sekali, malam sebelum tidur sekali. Jadi apa yang nyata sekali selepas makan dos pertama, iaitu ketika dia balik daripada rumah saya tadi, dia makan penawar Anika Montana ni, dia rasa dada dia tiba-tiba terbuka, rasa luas, dan pernafasan dia mula menunjukkan pemulihan. Dan selepas 3-4 hari selepas hari raya kedua, kalau saya tak silap, dia menghubungi saya dan menyatakan bahawa keadaan dia sudah semakin baik, dan dengan nada yang begitu gembira sekali. Pakcik Osman ni memberitahu saya bahawa penawar yang dimakan, botol nombor 1 ni telah habis, dan saya nasihat ke dia supaya makan terus ubat yang kedua. Jadi selepas menghabiskan botol kedua, beliau ni boleh berjalan dengan lajunya, dengan kecerdasan yang meningkat ya. Selepas Anika Montana 200, dan habis saja botol ni, dia datang berjumpa saya balik dan saya periksa nadi dia. Nadi dia macam nadi kita biasa saja, nadi rehat dia. Kadar nadi rehat dia bila saya ambil nadi dia ialah 80, 79 hingga 80. Pada sebelum itu nadi dia ialah 120 ya, 120 dalam masa 1 minit. Jadi dada dia juga berombak masa dia mula datang. Jadi selepas rawatan itu saja, selepas rawatan pertama dengan Anika Montana tu, dia sembuh begitu ketara sekali, dan dia mula menghebohkan tentang keajaiban penawar yang saya berikan kepada dia, iaitu Anika Montana. Dan selepas itu saya menerima beberapa orang lagi pesakit daripada pesakit ini dengan keadaan yang serupa, dan saya ulang lagi dengan kaedah yang sama, iaitu memberi Anika 30 diikuti dengan Anika Montana 200. Kenapa saya bagi Anika potensi 30? Kerana bagi saya pada masa itu pesakit dalam keadaan acute, dalam acute pernafasan dia. Jadi kita tak boleh memberi penawar potensi tinggi, nanti kesan dia agak lama untuk menyerang jantung itu. Dan apa yang Anika Montana 30 buat ialah dengan menguncupkan dan mengempiskan jantung, otot-otot jantung yang bengkak tadi. Selalunya otot jantung menjadi bengkak apabila terdapat jangkitan kuman ataupun senaman dilakukan terlalu kerap dan keras, dan dia boleh menyebabkan jantung seseorang itu bengkak. Selain daripada itu, faktor-faktor keturunan juga. Jadi di sini kita lihat ya, penawar Anika Montana ni sungguh ajaib. Sedangkan dalam Metamedica kita disebut tentang penawar jantung seperti Digitalis, Cactus grandiflus. Kenapa saya tak menggunakannya? Saya berpendapat bahawa jantung itu ialah otak. Jadi saya telah buat kajian dan banyak uji kaji di gelanggang, di padang sukan oleh Anika Montana ni. Saya sebenarnya banyak menggunakan Anika Montana ni. Saya rasa beribu-ribu orang yang saya telah cuba dengan Anika Montana ni. Semasa di sekolah dulu pun, mengajar di sekolah dulu pun, saya banyak menggunakan Anika untuk atlet-atlet saya, untuk pemain-pemain bola sepak, Piala FA, dan ramai lagi yang buruh-buruh kasar yang menghadapi masalah sukar bernafas sebab jantung. Jadi kita beri Anika Montana potensi 30, dia sangat berkesan. Itu untuk kes jantung yang saya rasa saya akan mengulanginya lagi dengan memberi penawar Anika Montana dengan keadaan yang serupa, dengan tanda-tanda dan gejala-gejala yang sama seperti yang dibawa oleh pesakit tadi. Jadi itu ialah bagi saya keajaiban ya. Jadi mungkin pada masa itu saya akan
memberi penawar digitalis ataupun penawar lain, kerana saya tidak begitu mahir tentang aneka. Ya, jadi oleh kerana saya ni begitu banyak sekali buat penyelidikan terhadap Aneka Montana, buat uji bukti dari Aneka Montana, jadi saya begitu yakin tentang Aneka Montana. Saya tahu apa itu Aneka Montana dan saya kenal benar dengan gejala-gejala Aneka Montana ni. Malah Aneka Montana ni sudah menjadi darah daging saya. Saya banyak menggunakannya. Dan kes yang kedua saya nak kongsi bersama-sama anda ialah penggunaan Aneka Montana untuk rawatan sakit puan. Beberapa orang pesakit saya yang berbadan gempal, ada juga selalunya yang berbadan yang agak keras sikit dan dia menghadapi masalah head ataupun senggugut. Pesakit-pesakit saya yang menghadapi masalah senggugut, selalunya saya akan berikan penawar pertamanya ialah penawar Aneka Montana. Dan banyak kes di mana senggugut ini disembuhkan oleh penawar Aneka Montana dengan potensi 30 diikuti oleh potensi 200. Saya selalu menggunakan cara macam itu. Saya mula-mula saya bagi potensi 30, lepas itu saya akan bagi potensi 200. Saya jarang memberi Aneka Montana 1000 untuk kes-kes seperti itu, melainkan untuk kes-kes kecederaan yang lama. Ya. Jadi selepas makan Aneka Montana ni tadi, pesakit saya head dia seterusnya, head berikutnya, di mana ketulan-ketulan darah beku keluar bersama headnya 4-5 hari. Dan selepas itu kitaran headnya pun berubah dan masalah senggugut tu hilang dengan hanya sekali saja rawatan, iaitu 30 potensi diikuti oleh potensi 200. Dia dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh wanita ni tadi yang menghadapi masalah senggugut. Bukan saja di kalangan wanita, anak-anak gadis ataupun remaja, malah orang dewasa juga yang sudah sudah berkahwin, sudah mendapat anak, tapi masih juga senggugut ni, tapi tidaklah seteruk pesakit-pesakit yang belum berkahwin. Ini untuk kes senggugut. Selain daripada senggugut juga, saya memberikan Aneka Montana ini untuk kes sakit puan apabila seorang perempuan itu, seorang isteri itu, bila melakukan hubungan seks dengan suaminya dan dia mengadu sakit, bisa-bisa di kawasan kemaluan. Dan selepas melakukan hubungan seks dengan suaminya, maka 2-3 hari selepas itu dia akan mengalami bisa-bisa atau sengal-sengal di kawasan pinggang, di kawasan punggungnya sakit. Jadi ini amat menyiksakan. Kita tahu kan perempuan, isteri ni, bila dia menghadapi masalah macam itu, dia tidak berterus terang dengan suaminya, maka suaminya tidak tahu masalah yang dihadapi oleh isteri itu. Jadi apabila masalah ini berterusan menjadi satu fenomena bagi isteri ini tadi, selepas saja melakukan hubungan seks, maka dia akan merasa kesakitan yang amat sangat. Bagi saya memberi kenapa saya memberi Aneka Montana ini bagi kes-kes macam ini, kerana bagi saya pelakuan seks di antara suami dan isteri ini ialah dia boleh menyebabkan kecederaan pada otot-otot atau dinding-dinding, penguncupan otot-otot di kawasan rahim, di kawasan saluran paras. Jadi apabila saya berikan penawar Aneka Montana ini, dia boleh mengesatkan, boleh mengempiskan bengkak-bengkak yang terdapat pada pangkal rahim ataupun saluran paras seorang wanita itu. Jadi kita lihat bagaimana Aneka Montana tidak terhad kepada kecederaan fizikal di sendi, di otot, di tendon. Jadi kita boleh gunakan dia banyak sebenarnya Aneka Montana. Jadi di samping untuk memberi macam kes tadi kan, kes sakit semasa melakukan hubungan seks, semasa dan selepas melakukan hubungan seks. Jadi penawar Aneka Montana ni juga bertindak sebagai anti kejutan. Dia sebab masa melakukan hubungan seks ni, perempuan otot-otot dia menguncup kerana ketakutan, fobia, dia adalah bentuk satu fobia. Jadi
berlaku bengkakan pada otot-otot di paras dia. Sebab itu dia mengalami kesakitan. Jadi saya banyak memberikan penawar Anika untuk kes macam ini, dan ternyata kejayaannya sangat nyata. Keajaibannya apabila kita berikan kepada pesakit kita, dan pesakit kita bila lepas makan itu, dia sendiri mengaku bahawa bukan saja mereka tidak merasa sakit lagi apabila bersama dengan suaminya, malah selera seks mereka juga meningkat kerana mereka tidak rasa sakit lagi. Jadi ini, dengan Anika Montana ni tadi, kita dapat menyelesaikan masalah keluarga sepasang suami isteri ni tadi, yang jika tanpa Anika tadi, saya rasa mungkin perceraian akan berlaku. Isteri ni tadi akan mungkin meninggalkan suaminya apabila sudah tidak tertahan lagi. Jadi di sini Anika Montana banyak membantu saya dalam menyelesaikan masalah pesakit-pesakit yang mengadu sakit selepas melakukan hubungan seks. Lagi satu ialah macam mana saya menggunakan untuk menasihati pesakit saya yang menghadapi masalah sakit selepas melakukan hubungan seks. Saya anjurkan kepada pesakit saya makan Anika Montana sebelum tidur, iaitu selepas waktu maghrib dia makan 1 dos, dan selepas melakukan hubungan seks setengah jam selepas dia makan 1 dos lagi, dan itu menjadi amalan dia untuk sepanjang 1 bulan, dan selepas itu dia tidak akan merasa sakit lagi. Lihatlah betapa ajaibnya Anika Montana. Dan kes seterusnya yang saya gunakan penawar Anika Montana ialah untuk kes mati pucuk, bukan lemah tenaga batin bagi seorang lelaki. Seorang lelaki yang dia dapat melakukan hubungan seks, tetapi zakarnya tidak cukup tegang untuk melakukannya, dan oleh kerana masalah di pinggangnya, menghadapi masalah pinggang, di mana tulang belakang dia agak lentur, mungkin cedera kerana terlalu banyak melakukan kerja-kerja berat pada siang harinya, dan malam apabila melakukan hubungan seks agak lembab. Jadi pengaliran darah di kawasan zakar agak berkurangan. Jadi kekuatan kelelakian, tenaga lakinya menjadi semakin kurang. Akhirnya dia akan hilang tenaga seksnya. Di sini saya menggunakan Anika Montana potensi 200 diikuti oleh potensi 1000. Cara saya memberikan penawar Anika Montana ini ialah untuk kes lemah tenaga batin, keadaan macam ini ialah setiap pagi dia akan makan 1 dos, dan setiap malam sebelum tidur dia akan makan 1 dos. Ini dimakan berterusan sehingga 1 minggu. Kemudian diikuti oleh penawar Anika Montana 1000, dan saya berikan 7 dos untuk 7 minggu, di mana saya arahkan pesakit ini makan seminggu 1 dos. Dan selepas itu kita lihat selepas beberapa hari selepas itu, pesakit ini mengadu bahawa pinggang dia semakin kuat, dan lutut dia juga semakin kuat, dan zakar dia semakin berfungsi, semakin dapat melakukan tugas sebagai seorang suami. Jadi tidaklah terhad sangat penggunaan Anika Montana ini untuk kecederaan saja. Sehingga ke tahap itu Anika Montana boleh kita gunakan. Dan lagi banyak lagi kes-kes yang saya beri Anika Montana. Saya ingin berkongsi dengan anda semua bagaimana Anika ni banyak membantu saya dalam kerjaya saya sebagai doktor homopati, dan ia boleh menjadi satu penawar yang digemari oleh pesakit-pesakit kita. Bila dia balik, dia datang jumpa kita, doktor, boleh saya minta ubat macam hari tu tak? Bagus ubat tu, bila kita makan steady dan kuat itu. Jadi itu ialah Anika Montana. Anika Montana ni kalau diberi dalam berterusan dalam potensi 30 tidak menjadi halangan, saya rasa. Kalau pesakit makan mungkin 1 minggu sekali, dia boleh membantu dalam keletihan, ya. Dan satu lagi kes, banyak sebenarnya, satu lagi contoh saya menggunakan Anika Montana ialah untuk kes fatigue, keletihan, ya, ataupun stres. Apabila seseorang, ini banyak saya beri sebagai anti-stress. Saya gunakan dia untuk anti-stress, beri pada pesakit kita yang
banyak tekanan kerja di pejabat, selalunya pegawai bank seperti misalnya pegawai bank dan ahli perniagaan yang banyak melakukan kerja-kerja luar. Jadi kita beri dia Anika Montana sebagai amalan untuk dimakan dengan potensi 30x. Setiap pagi sebelum pergi ke pejabat dia makan. Dan ternyata bila dimakan untuk tempoh 1 hingga 2 minggu, dia banyak membantu. Seseorang itu agak dapat melakukan kerja lebih banyak lagi, daya tahannya meningkat, stres ni menurun, ya. Jadi dia dapat menerima tekanan-tekanan yang lebih kuat lagi di pejabat atau di tempat perniagaan beliau. Jadi saya juga menggunakan dia untuk stres. Selain daripada stres, banyak lagi saya gunakan Anika Montana ini untuk kes kanak-kanak. Misalnya kes kanak-kanak yang lembab, pergerakan fizikalnya lembab kerana jantung, kerana ginjal dan kerana organ-organ dalam badannya agak lemah, tidak begitu berfungsi sepenuhnya. Maka saya gunakan Anika ni sebagai perangsang untuk organ-organ dalam badan kanak-kanak yang lembab ini, yang lemah, supaya menjadi lebih aktif organ-organ dalam badannya, di mana ini dapat membantu. Kita boleh lihat pesakit-pesakit kita kanak-kanak yang kita bagi makan Anika Montana potensi 30 ni, dan anda juga boleh mencuba potensi 6x untuk kanak-kanak, tapi saya lebih gemar menggunakan potensi 30. Satu lagi beberapa kes yang ajaib mengenai Anika Montana. Beberapa orang saya lihat pelajar lelaki yang menyerupai perempuan yang lemah lembut, yang terlalu lembut dah kata kita kan sekarang ni. Jadi pelajar ni dia suka bergaul dengan perempuan, dia tak suka main bola, dia lembut lah, dia buat kerja-kerja yang dia suka jadi penonton. Jadi mak bapak dia risau juga, dia jumpa saya, macam mana doktor boleh tak tolong anak saya ni, dia lembek sangat lah doktor dia. Jadi saya gunakan untuk kes macam ini, saya gunakan Anika Montana 1000. Anika Montana 1000 ni saya bagi setiap 3 malam. Sebelum tidur saya kata makan ubat ni dulu setiap 3 malam. Malam pertama makan, malam kedua, ketiga, keempat rehat, dan malam kelima dia makan lagi sekali. Saya selalu gunakan formula 7 dos. 7 dos ni bagi saya ialah angka dos yang sangat baik. Selalunya bila kita bagi dos 7 kali ni, kesan dia agak berkekalan. Walaupun saya bagi potensi 1000, tapi oleh kerana pelajar ni sudah berada di tingkatan 5, dia tingkatan 5, dan perangai lembut itu dah berlarutan lama sangat. Jadi apa yang saya lihat selepas itu, saya dapat feedback daripada mak dia, dan saya sendiri melihat budak lelaki ni tadi datang jumpa saya dalam keadaan yang berbeza sekali. Saya hampir tidak percaya. Mak dia kata sekarang doktor, lepas makan buat doktor ni bukan jadi lembut, dia jadi garang pula. Dia suka bergaduh, suka menyepak, dia suka melibatkan diri dalam permainan bola sepak lah dah. Sebab dia mempunyai otot, otot-otot dia cergas. Sebab Anika Montana ni dia meningkatkan sels darah merah kita, dan meningkatkan fiber ataupun capillaries otot jadi lebih banyak. Jadi seseorang tu mempunyai mass otot yang cukup bila lepas kita bagi penawar Anika Montana potensi 1000. Kenapa saya guna potensi 1000? Kenapa saya tak guna potensi 30 untuk kes ini? Ini saya cuba saja buat eksperimentasi, dan ternyata ia berjaya. Kerana bagi saya kes macam ini melibatkan tingkah laku, untuk mengubah tingkah laku seseorang, kita memerlukan penawar yang berpotensi tinggi. Cuba kita lihat betapa keajaiban Anika Montana itu, sehingga boleh mengubah perangai seseorang kanak-kanak atau seorang remaja itu, bila kita berikan dengan potensi yang sesuai untuk pesakit-pesakit kita.
tidak terhad kepada lelaki, dia juga boleh diberikan kepada wanita. Selalunya saya juga menggunakan Anika Montana potensi tinggi dengan jayanya untuk kes ulcer. Untuk kes ulcer di mana dalam usus atau dalam perut pesakit itu dia bengkak, dia tak boleh makan, dia makan dia muntah, makan dia muntah, kadang-kadang dia berdarah. Dan saya telah menggunakan banyak kali dengan potensi 1,000, dan saya memberanikan diri saya memberi dengan andaian saya sendiri, dengan takkulan saya, keyakinan saya memberinya kepada pesakit pertama saya beberapa tahun yang lalu. Dia menghadapi masalah ulcer, bleeding ulcer, pendarahan. Bila kita bagi penawar ni, dia setiap 2 malam atau 3 malam, dan dia memberi kesan yang sangat baik, di mana dia selera makan dia berubah, dan dia mampu makan makanan nasi biasa selain daripada bubur. Kalau tidak, dia makan nasi dia akan muntah, sakitnya akan muntah. Dia makan keras sikit buah dia akan muntah, sebab ulcer tu membengkak di dalam ususnya dalam besar. Jadi bagi saya membuat andaian bengkak itu tadi dalam ususnya, dalam perutnya boleh dikempiskan dengan penawar Anika Montana. Dan ternyata percubaan saya itu berhasil, dan saya ulangi kepada pesakit-pesakit lain, dan dia berkesan sekali, dia sangat berkesan. Di situlah kita lihat, dan saya amat yakin dengan penggunaan Anika Montana ini. Dan tidak sampai di situ saja saya menggunakannya, saya tidak jemu-jemu mencuba kepada benda penyakit-penyakit lain yang mempunyai tanda-tanda bengkak, sama ada luaran atau dalaman. Tapi saya tahu bahawa penyakit itu ialah melibatkan tisu ataupun otot, maka saya tidak ragu lagi, saya akan memberi penawar Anika Montana. Satu kes lagi yang kronik saya ingin nak kongsi sama anda, dan diikuti oleh beberapa kes lagi yang hampir sama dengan kes ini, iaitu kes ketumbuhan. Ketumbuhan di dalam rahim. Ini setelah saya mencuba daripada peringkat awalnya beberapa jenis penawar, kerana saya lihat bila saya rasa di bahagian lower abdomen pesakit ni dia bengkak keras, dan dia seolah-olah macam bengkak terjatuh. Jadi bila kita bagi saja penawar-penawar yang berkaitan dengan rahim, seperti Calcera Flow untuk pengerasan macam itu, dia tidak berkesan. Lalu saya menukar penawar itu dan memilih penawar Anika Montana, dan tanpa saya duga dia boleh mengempiskan bengkak yang besar di kawasan luar abdomen itu, di mana yang melibatkan rahim, seperti yang dinyatakan oleh laporan-laporan perubatan. Dan tidak terhad juga penggunaan dia. Selain daripada makan Anika Montana ni, saya juga banyak menggunakan Anika Montana ini untuk disapu ointment ataupun krim Anika Montana di bahagian-bahagian tertentu badan. Dan anda jangan takut, anda boleh menggunakan Anika krim ini untuk di bahagian-bahagian seperti dada. Saya mencubanya meletak pada pesakit di bahagian dada, di bahagian perut, ternyata dia berkesan. Dan satu lagi penawar yang sangat mujarab untuk lepas bersalin, saya menggunakannya sebagai penawar wajib untuk selepas bersalin. Saya memberi penawar Anika Montana 200 3 kali sehari selama 1 minggu, dan ternyata dia sangat berkesan. Dan selepas makan Anika Montana beberapa minggu untuk ibu lepas bersalin, dan saya menggunakan Anika Cream untuk menyapu sebagai tapal, tapal di perut ibu yang lepas bersalin tadi. Dan ternyata Anika Montana Cream ini dapat mengurangkan rekahan otot kulit di perut wanita selepas bersalin. Dan bila dia boleh dijadikan sebagai tapal ataupun pembalut untuk usus, dia perut disapu di kawasan abdomen selepas bersalin, dan dia sangat mujarab untuk mengurangkan rekahan. Sambil itu dia juga mengurangkan penderitaan dan mempercepatkan rahim wanita selepas bersalin untuk berada di tempat asalnya ataupun menguncup di tempat asalnya. Saya sampai ke hari ini saya menggunakan penawar ini untuk ibu selepas bersalin,
Selain daripada itu, saya juga menggunakan Anika Montana untuk kes-kes yang berat. Kes-kes yang berat bagi saya ialah kes-kes mata misalnya, kes-kes yang yang melibatkan mata, ya, biji mata itu sendiri. Saya pernah menggunakan Anika Montana ini untuk merawat masalah mata terbonjol keluar. Tapi bagi kes biasa, mungkin kita fikir penyakit pesakit ini ya pesakit thyroid, tapi bila kita bagi Anika Montana potensi 200, dan ternyata mata pesakit ini boleh termasuk ke dalam balik. Di samping itu, kita juga memberi penawar-penawar lain untuk membantu dalam perawatan thyroid. Jadi saya juga menggunakan Anika Montana. Hampir keseluruhan pesakit penyakit ni yang datang pada saya akan mengikuti penawar-penawar lain dengan penawar Anika Montana sebagai complementary remedy. Sebab kerana bagi saya, memberi Anika Montana samalah seperti mencucikan darah pesakit itu dan menghindari ataupun menyembuhkan bengkak-bengkak yang ada pada tisu pesakit itu sendiri. Tak, secara teorinya bagi saya, penyakit disebabkan oleh kerosakan tisu dan otot. Misalnya migrain. Migrain ialah kerosakan pada tisu, dan tisu itu tidak menerima oksigen dan berlaku pembengkakan ataupun penyempitan di kawasan capillaries itu. Sebab itu saya juga menggunakan Anika Montana potensi 30 untuk migrain, dan dia juga berkesan. Di samping penawar lain, saya menggunakannya setelah mencuba beberapa penawar lain yang kadang-kadang kurang berkesan. Dia berkesan hanya sementara saja. Jadi bila kita bagi penawar Anika sebagai penawar iringan dia, penawar complementary, ternyata kesembuhan itu ialah kesembuhan yang berkekalan. Jadi saya membuat andaian bahawa Anika yang saya berikan tadi menyembuhkan penyakit migrain pesakit saya itu tadi. Bukan semua migrain kita boleh sembuh dengan Anika, tapi untuk kes-kes tertentu. Saya juga banyak menggunakan Anika, penawar Anika Montana ini untuk kes-kes yang melibatkan tulang belakang, kes-kes yang melibatkan rawan tulang belakang, kekurangan cecair di dalam rawan tulang belakang ataupun di lutut, untuk kes-kes rheumatism ataupun arthritis. Saya juga menggunakan Anika Montana dan dia dapat membantu, berkesan sekali untuk menawar itu. Dan pernah satu ketika saya pergi ke rumah kawan saya, dan pada kebetulan saya sentiasa ada membawa Anika Montana dalam beg saya, beg galas saya. Jadi saya memberi penawar Anika untuk sakit perut, dan ternyata dia kata, bagus betul ubat ni, makan sekejap je dah sembuh. Penyakit perut yang biasa saja. Kerana bukan saya sengaja nak pilih ubat Anika Montana, kerana tak ada ubat lain yang saya bawa. Saya tahu Anika Montana dia tidak membahayakan, dan saya bagi baik sakit perut yang teramat sangat. Ya. Jadi tiap-tiap kali bila dia sakit perut, dia datang, dia minta ubat. Saya kata ubat hari itu bagus. Saya cuba ubat lain dengan pesakit ni tadi. Kalau ada kes sakit perut, misalnya saya bagi arsenic album ataupun Colosentis, tidak berkesan. Tapi bila saya bagi Anika Montana, dia berkesan. Sangat sukar untuk kita menerangkannya. Kenapa? Bagi saya itu ialah keajaiban Anika Montana. Luaskan penggunaan Anika Montana. Saya sendiri kadang-kadang seolah-olah tidak percaya bahawa Anika Montana mempunyai ruang lingkup kesembuhan yang sangat luas. Jika kita tahu menggunakannya, maka banyak sebenarnya penyakit-penyakit yang dapat kita sembuhkan dengan penggunaan Anika Montana. Penyakit, saya juga ada memberi penawar Anika Montana untuk rawatan barahnya selepas dia sembuh. Selepas pesakit disembuh dengan penawar lain lepas barah, saya bagikan Anika Montana sebagai pembantu untuk mencerdaskan, untuk menambah tenaga kepada penyakit-penyakit barah yang dah sembuh. Tapi dia agak lemah sedikit. Jadi saya bagikan Anika Montana sebagai seolah-olah semacam suplemen untuk pesakit barah yang telah sembuh kita rawat tadi. Dan ternyata
dia dapat membantu pesakit-pesakit kita dalam mengembalikan tenaga dan kecerdasan otak mereka. Mengenai Annika Montana ini, saya telah membuat perbandingan Annika Montana dengan penawar Rostock dalam merawat sendi. Ternyata Annika Montana tidak mampu untuk menandingi penawar Rostock untuk merawat sendi. Sebab itu saya jarang gunakan Annika Montana untuk bengkak di sendi, sebab kecederaan, iaitu melibatkan kecederaan tendon. Karena saya sudah membuat penyelidikan formula saya sendiri, seperti pelajar-pelajar saya tahu bahawa saya membuat satu formula untuk kecederaan, iaitu penggunaan penawar Annika, Rostock, Ruta, Magnesium Phosphoricum, Parampos dan sebagainya. Jadi saya telah menetapkan bahawa Annika Montana ini ialah penawar tisu, otot, dan darah. Jadi ada satu kes di mana, bukan satu kes, ada 4 kes di mana saya telah menerima seorang pesakit leukemia yang menghadapi masalah sel darah merah, kekurangan sel darah merah. Jadi saya mencubanya dengan Annika Montana potensi tinggi, potensi 1000, dan diikuti oleh penawar Parampos. Ternyata berkesan apabila selepas beberapa minggu makan ubat penawar Annika Montana, dan dia, pesakit ni dia selalu pergi buat uji ambil darah, dan terbukti sekali bahawa peningkatan jumlah sel darah merah dia meningkat daripada sebelum dia mengambil Annika Montana, iaitu 2 kali ganda peningkatan dia. Dia dapat juga digunakan sebagai penawar pembantu untuk kes leukemia. Dalam kes, walaupun saya tak banyak mencubanya untuk kes leukemia, dan satu kes yang sangat-sangat mengagumi saya sendiri dan pesakit saya itu ialah di mana seorang pelajar universiti telah dimasukkan ke hospital Umum Kuching. Badannya bengkak besar, matanya hampir tidak nampak, tertutup. Keseluruhan badan dia menjadi 2 kali ganda saiznya, dan beliau sepatutnya dihantar ke Kuala Lumpur untuk membuat penyucian buah pinggang. Ini kerana ada masalah buah pinggang, kegagalan buah pinggang. Menurut doktor, buah pinggang dia tidak berfungsi, dan buah pinggang dia membengkak dengan besar. Dan bila saya dapat kes ini, bapa dia datang berjumpa saya. Dia kata dia minta tolong, dia kata ada orang yang jumpa you, dia kata pasal sakit buah pinggang ni, bagus saya kata makan ubat you. Saya kata cubalah, saya kata kalau nak cuba, tapi asalkan budak ni belum dibuat dialisis lagi. Untuk kes lelaki ni, yang pertama sekali saya gunakan Annika Montana, saya telah mengambil keputusan untuk memberi penawar Annika Montana 1000. Saya memberanikan diri saya, kerana bagi saya I got nothing to lose. Saya rasa kalau saya bagi 30 mungkin perlahan kesembuhan ni, sedangkan pesakit ini nak dihantar ke Kuala Lumpur. Jadi saya bagi dan dibawa ke hospital makan. Anda tahu tak, sungguh menakjubkan. Ternyata sangat keajaiban Annika Montana ni. Hanya 1 dos dia makan petang itu, the next morning pelajar ini tadi sudah dapat menggerak kaki dengan kuat, dan ternyata kulit dia melisut. Melisut makna dia cecair dalam badan, air dalam badan dia mulai susut, dia mulai kencing dengan banyaknya. Dan bila diulang lagi sehingga 1 minggu, dan pelajar ini normal. Sehingga sekarang pelajar ini menjadi, keluarganya menjadi pesakit saya. Dan selepas makan Annika Montana 1000 itu, dia tidak ada makan ubat-ubat apa-apa lagi, dan dia tidak jadi untuk melakukan pembedahan ataupun penyucian darah di Kuala Lumpur. Inilah keajaiban Annika Montana. Saya juga gunakan dia untuk kidney failure ataupun masalah-masalah buah pinggang. Dan bukan itu saja, beberapa kes lagi selepas itu, pesakit saya, misalnya seorang wanita yang menghadapi kidney failure, tapi dia nak buat dialisis, saya bagi Annika Montana 30, tapi tak berkesan. Dan masa itu saya teringat saya pernah memberi
Aneka Seribu. Dan saya bagi Aneka Seribu untuk pesakit ini. Pesakit ini ternyata semakin cergas dan dia tidak perlu tercungak-cungak lagi untuk berjalan. Dan akhirnya pesakit ini telah beberapa bulan mendapat rawatan daripada saya. Dia diisytiharkan oleh doktor, telah sembuh daripada kegagalan ginjal ini, penyakit buah pinggang. Lihatlah betapa ajaibnya Aneka Montana. Dia bukan terhad untuk kecederaan, bukan untuk bengkak, dan bukan untuk lebam saja. Dan ternyata banyak kita boleh gunakan Aneka Montana ini untuk merawat penyakit-penyakit yang kronik, yang kita jarang menggunakannya. Walaupun terdapat banyak penawar-penawar lain yang lebih sesuai kalau kita baca dalam Metamedica tentang penawar-penawar lain. Tapi saya, oleh kerana saya ni terlalu minat terhadap Aneka Montana ni, mengkaji Aneka Montana ni, lahir batin Aneka Montana ni, maka saya seolah-olah dapat meresapi, dapat merasakan di mana Aneka Montana boleh saya gunakan. Dan kalau anda tanya pada pembantu saya banyak menggunakan Aneka Montana ini. Entah berapa ribu pesakit saya gunakan Aneka Montana. Kalau tidak pun untuk head remedy, saya gunakan dia sebagai complementary remedy. Dan ternyata Aneka Montana setelah diuji, saya mendapatinya sungguh ajaib sekali. Anda boleh mencubanya kerana Aneka Montana tidak mendatangkan kesan sampingan yang ataupun agravasi yang begitu ketara. Jadi kita boleh membuat percubaan terhadap pesakit-pesakit yang kita yakin. Tapi anda kalau tak yakin, jangan gunakan dia. Tapi mungkin anda akan menerima pesakit-pesakit yang seperti yang saya terangkan tadi, di mana kita boleh memberi penawar Aneka Montana dalam situasi-situasi tertentu. Tapi jangan gunakan dengan sewenang-wenangnya, terutama sekali penawar Aneka Montana potensi tinggi. Saya hanya memberi selepas saya membuat kajian mendalam tentang pesakit itu sendiri, keupayaan pesakit itu menerima penawar Aneka Montana. Jadi saya bila saya menerima pesakit-pesakit, saya tidak terfikir, saya tidak memikirkan penawar-penawar yang susah, penawar-penawar yang selalu disebut di dalam Metamedica atau rakan-rakan kita menggunakannya. Dan saya lebih yakin pada penemuan saya sendiri dalam merawat pesakit-pesakit saya. Jadi saya sendiri kagum dengan keupayaan Aneka Montana dalam membantu kita, sama ada sebagai penawar utama atau penawar pembantu. Andaikanlah saja bahawa Aneka Montana ini boleh diberikan kepada semua pesakit kita sebagai penawar pembantu untuk mencerdaskan, kerana secara teorinya orang yang sakit ni organ-organnya lemah, kerana Aneka Montana ialah dia dapat mencerdaskan, dapat menguatkan otot-otot, kerana secara teorinya hampir keseluruhan organ-organ kita diseliputi oleh otot-otot. Jadi jangan terhad dalam penggunaan Aneka Montana untuk kecederaan sahaja. Penawar Aneka Montana juga saya gunakan untuk kes-kes kosmetik, untuk kecantikan. Tapi saya mencampurkan Aneka Montana ini dengan penawar-penawar lain. Misalnya penawar Lycopodium. Saya gunakan penawar Aneka Montana di sebelah pagi. Di sebelah petang, hari yang sama, saya gunakan penawar Lycopodium. Ini kes untuk kosmetik, untuk wanita yang menghadapi masalah jerawat dan masalah kilat di muka dia nampak tak cantik, kilat. Jadi saya cuba dengan penawar lain, dia tidak berkesan. Jadi saya mengambil
penawar Anika Montana untuk dipadankan dengan penawar Lycopodium, dan dia sangat berkesan. Dia juga dapat membantu dalam menegangkan kulit dan melambatkan proses penuaan kulit. Dan saya juga menggunakannya untuk cosmetic treatment pada pesakit-pesakit saya. Tak kira lah sama ada pesakit tua, wanita ataupun lelaki, saya menggunakan Anika tanpa ragu-ragu. Itulah pengalaman saya dalam merawat pesakit-pesakit saya dengan penawar Anika. Saya tidak menghadkan Anika ini untuk satu-satu saja, kerana saya dalam banyak-banyak penawar yang saya gunakan, yang saya telah praktikkan selama ini sebagai doktor homeopati, penawar Anika banyak membantu saya. Ada satu kes tu, kes seorang wanita yang tidak dapat tidur malam, insomnia, susah tidur malam. Saya cuba dengan beberapa ubat, tapi dia dapat tidur, tapi tidak sebegitu lena. Tapi setelah saya fikir macam mana saya nak menyembuhkan pesakit saya ini supaya saya dapat tidur dengan lena sekali sehingga ke pagi. Dan saya teringat bahawa mungkin berlaku kecederaan pada tisu-tisu di otaknya. Jadi saya mengambil keputusan untuk memberi penawar Anika Montana 30. Saya kata makan 2 kali sehari, pagi dan petang, ataupun malam senja sebelum tidur. Nah, saya terperanjat dengan hasil Anika Montana. Dia kata ubat yang doktor bagi yang kedua ni sangat bagus. Dia kata saya tidur sedap, dia kata lena saya tidur. Rupa-rupanya penawar Anika Montana potensi 30 ini dapat menyembuhkan masalah tidur pesakit saya ini. Dan daripada situ saya menggunakannya untuk pesakit-pesakit saya lain. Ternyata Anika Montana juga dapat digunakan untuk kes insomnia, untuk kes susah tidur. Satu lagi kes keajaiban Anika Montana ni saya gunakan untuk kes sembelit, ya. Kes sembelit. Bila kita bagi potensi 200, saya gunakan 200 untuk sembelit yang teruk sangat ni. Setelah kita mencuba, kita tak berjaya dengan penawar lain. Itulah penawar yang saya akan gunakan bila penawar lain saya tak berkesan. Saya gunakan Anika dan ternyata dia berkesan, ya, untuk sembelit. Dan yang paling mustajab, yang ramai orang datang ke tempat saya, pesakit-pesakit saya, meminta rawatan ni, iaitu rawatan buase. Buase yang kronik, yang berdarah, buase yang menyerang ibu mengandung, buase yang menyerang pada pekerja-pekerja buruh, buase yang bengkak keluar atau bonjol keluar dengan besar. Saya gunakan Anika Montana potensi 200, 2 kali sehari, pagi dan malam. Hari ketiga, buase itu akan menempis dan tidak mendatangkan hangatan kepada pesakit tersebut. Dan Anika Montana saya gunakan untuk buase sangat berkesan sekali, sehingga pesakit ini tadi tidak mahu bila kita beri dia penawar lain. Bila buase itu datang, dia nakkan ubat yang kita beri dia dulu. Jadi ternyata Anika Montana ini dapat digunakan untuk menyembuhkan atau melegakan sekurang-kurangnya untuk kes buase, sama ada lelaki ataupun pesakit-pesakit wanita. Tapi saya banyak gunakan Anika Montana ini untuk buase berdarah, buase yang bengkak terbonjol keluar. Untuk buase yang berdarah tapi tidak keluar, saya tidak gunakan Anika Montana walaupun dia berdarah, kerana saya pernah mencuba, dia tidak berkesan. Tapi dia berkesan untuk yang terkeluar, iaitu bleeding pile, bukan blind pile. Di samping itu, saya juga menggunakan penawar Anika Montana untuk kes hernia. Hernia ni ialah usus dia terturun, dan saya menggunakan potensi yang tinggi. Saya gunakan potensi 1000, kerana saya percaya kes hernia ni kes yang dah teruk, berlaku dah lama. Maka saya gunakan potensi 1000
untuk 3 malam sekali sebagai kes hernia ni, dan ternyata dia memberi kesan yang sangat nyata untuk kes-kes hernia. Bukan saja hernia ni, bukan saja hernia untuk kanak-kanak, untuk orang dewasa, malah kanak-kanak. Baru-baru ni tadi saya ada kes di mana pelajar lelaki berumur 5 tahun dia menghadapi hernia, ya. Dan kerandut zakarnya bengkak dengan besar, dan saya menggunakan penawar Anika Montana. Di samping itu saya juga memberi Anika krim untuk disapu kepada kerandut zakarnya. Dan lepas itu saya galakkan pesakit ini tadi menggunakan ball guard, ya. Dan hanya beberapa hari saja kesan dia sangat nyata tentang saiz kerandut zakarnya, dan alhamdulillah Anika Montana itu tadi ternyata dapat menyembuhkan pelajar itu tadi. Dan disitulah kita lihat betapa ajaibnya Anika Montana. Jadi untuk pelajar-pelajar sekalian ataupun doktor-doktor homopati, jangan memandang remeh terhadap penawar Anika Montana. Jangan menggunakan Anika Montana ini hanya untuk lebam, hanya untuk seliuh saja. Jadi saya anjurkan anda cubalah apa dengan potensi apapun, seperti pengalaman yang saya dapat menggunakan penawar Anika Montana. Tidak terhad kepada luaran dan tidak juga terhad kepada dalaman saja. Dia boleh diberi kedua-dua sekali. Satu dalam bentuk oral, makan dalam potensi, satu lagi dia boleh digunakan sebagai sapu di luar kulit, iaitu dalam bentuk krim atau ointment. Selalunya kita memberi Anika apabila ada perubahan pada saiz badan, organ atau anggota-anggota tertentu. Itu yang selalu kita lihat, selalu kita beri mengikut petunjuk yang ada dalam Meta Medica. Bukan saya saja, tapi kalau kita baca dalam beberapa buku Meta Medica, Nash juga banyak menggunakan Anika Montana untuk kes jantung, Ken juga, dan banyak juga rakan-rakan kita yang lain menggunakan Anika Montana. Malah untuk kes yang biasa, misalnya kes kes sakit gigi, bisa gigi, kita boleh bagikan penawar Anika Montana untuk pesakit sakit gigi yang berlubang. Saya menggunakan Anika Montana dengan jayanya untuk kes gigi berlubang ataupun bengkak gusi, nanah saya bagikan setiap 1 jam sekali. Kadang-kadang saya bagi pesakit saya 10 minit sekali, dan dia berkesan. Anika Montana. Lagi satu kes yang istimewa tentang Anika Montana ini. Kes ini ialah kes tidak sengaja bagi saya. Tidak sengaja, kerana pada masa itu ketika saya nak memberi obat ni, saya teringat tentang Anika Montana. Saya tengah fikir, masa tu saya nak menulis saya tengah menulis buku mengenai Anika Montana. Jadi saya dah prescribe penawar Drosera untuk batuk. Tapi dalam masa saya nak tulis dalam kad pesakit ni, saya tertulis Anika Montana. Jadi saya tak tahu bahawa saya menulis Anika Montana, tapi saya ingat saya dah menulis Drosera. Dan pesakit ini besok 2-3 hari dia datang, dia kata bagus bagi tu. Dia kata bagus ubat Drosera ni untuk ni. Cuba tengok kad. Saya tengok kad, saya cek kad ni, rupanya saya menggunakan Anika Montana situ. Jadi pembantu saya memberi Anika Montana. Jadi cuba kita lihat, tanpa sengaja saya menggunakan Anika Montana untuk batuk. Sedangkan batuk ni batuk yang lama, dia bila dia makan dia batuk, bila dia makan dia batuk, berterusan. Selalunya kita kalau batuk terusan ni, saya bagi Drosera yang lama, dan dia ternyata baik. Tapi hari tu entah macam mana isyarat tu datang secara macam itu.
Kita nak tulis Dosera, tertulis Annika Montana. Dan kita ingat Dosera lah yang menyembuhkannya, sebenarnya Annika Montana. Ya? Jadi lihatlah betapa Annika Montana ini sungguh ajaib. Kita belum menerokai sepenuhnya penawar Annika Montana ini. Dan rasa saya banyak lagi penyakit-penyakit yang boleh kita gunakan untuk Annika Montana ini. Jangan terperanjat. Kalau Annika Montana ni boleh menyembuhkan penyakit-penyakit yang kronik, misalnya penyakit AIDS dan sebagainya. Tapi saya tak tahulah kan, belum mencuba lagi. Mana tahu mungkin Annika Montana dapat membantu kita dalam banyak lagi kes lain. Jika kita diberi peluang, kita banyak pesakit yang datang, kita boleh mencuba ubat yang biasa kita berikan. Di samping itu, Annika Montana bolehlah diberikan sebagai penawar pembantu. Dan saya rasa banyak lagi perkara yang perlu kita belajar mengenai Annika Montana ini. Saya sendiri sangat kagum dengan penawar Annika Montana ini. Jadi saya mengambil keputusan untuk menulis mengenai Annika Montana ini, kerana saya rasa saya banyak telah membuat percubaan terhadap Annika Montana, sama ada kepada orang yang sihat ataupun orang yang sakit, daripada seringan-ringan penyakit kepada seberat-berat penyakit. Dan ternyata sekali keajaiban Annika Montana itu. Dan saya rasa cukup sampai di sini saja untuk Annika Montana, dan kita akan bertemu lagi, dan saya akan berkongsi lagi pengalaman-pengalaman saya jika ada kes-kes baru yang saya dapat sembuhkan dengan Annika Montana. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.